Okay. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله يا الله الحمد لله يا رحمن الحمد لله يا رحيم الحمد لله kita masih hidup lagi pada malam ini dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dapat kita menunaikan solat Isyak berjemaah. Dan tuan-tuan, pada malam ni sebuah tajuk yang sebenarnya tak mampu saya nak bawa, iaitu rindu Nabi. Bila sebut rindu Nabi ni, Masya Allah, teringat Madinah, teringat Mekah, teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kazim Azizah, Daud Hamzah, Maikasum Abbas Susu, ni anak Irfan Ati Rosni Ramli. Dan kejap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya nak tahu suara saya clear ataupun tak. Kalau tak clear, beritahu tak clear. Kalau ada bunyi bzz, bzz, tu pun beritahu juga. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ni. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan nikmat, rahmat dan Rasulullah SAW memberi syafaat di akhirat nanti. So, sebelum kita pergi jauh, kita selawat 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Tak sampai beberapa second, tak sampai 1 minit, dah cukup selawat 10 kali. Bila 10 kali, hadis Nabi tuan-tuan, hadis yang sahih. Barang sesiapa yang berselawat ke atas aku 10 kali pagi, 10 kali petang, nescaya akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Tuan-tuan, syafaat ni apa dia? Syafaat ni adalah help from Nabi. Ketika orang lain tak boleh tolong, Nabi-Nabi lain tak boleh tolong kita, tak ada seorang Nabi pun yang boleh tolong, melainkan selain Allah yang boleh tolong kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling hampir dengan aku di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas aku. Tuan-tuan, Sultan Murad, sebelum jatuhnya kerajaan Osmaniyah, Masya Allah, dia didatangi oleh seorang lelaki yang kemudiannya dia kata nak jumpa sangat. Bila nak jumpa sangat, jumpalah. Bendahara dia bawa jumpa. Dan kemudian dia berkata, apa yang kau nak sampaikan? Malam tadi, aku bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Jumpa Nabi. Dan
Nabi suruh aku bertemu dengan kamu pada hari ini. Ha? Ya ke? Apa yang Nabi cakap? Wahai Hamidku. Sultan Murad Hamid. Wahai Hamidku. Di manakah kamu pada malam tadi? Kamu lupa berselawat ke atas aku seperti biasa sebanyak 600 kali. Akhirnya Sultan Murad terperanjat. Memang sebelum tidur Sultan Hamid berselawat ke atas Rasulullah SAW sebanyak 600 kali sebelum tidur. Masya Allah kita tuan-tuan. Satu hari pun tak mampu. Tapi Sultan Murad sampai terlena dia membaca 600 kali selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kisah selawat. Kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT dengan satu selawat Allah bagi kita pengampunan dosa. Allah naikkan satu darjat. Allah akan bagi rezeki yang melimpah ruah pada kita. Allah hapuskan dosa kita yang lalu. Masya Allah. Hebat dia. Semua yang beri salam, saya jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azri Monarash. Lama tak ride bersama ni. Last kat Kelang je. Oh rindu. Wow. Kan? Nur Akmal Ismail, Kamarudin Esa dan ramai lagi ni. Hasnah Zamri dan semua ni tuan-tuan. Malam ni kalau tuan-tuan share, saya nak bagi tips lah. Bagaimana kita nak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan share ataupun tag, saya baru je belajar sebab saya dengar Ustaz Said Nur Hisham cerita, baru saya belajar teknik tu. Oh, Abang Duan Nisa. Duan Nisa, subhanallah, seorang pejuang sakit kanser. Zaki Ibni Yahya, Presiden Persatuan Ziarah Sahabat Kanser, sedang sakit sebab disihir, kalau tak silap saya tuan-tuan. Doalah dia dan keluarga dia supaya Allah selamatkan. Bazid Aziz, Masya Allah. Dan semua yang malam ni cerita pasal apa? Malam ni kita sebenarnya rancangan ceramah cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini dibawa oleh Rindu Raudah. Rindu Raudah. Ya. Rindu Raudah ni saya dah guna. Allah, dia bau Raudah. Dekat dengan makam Rasulullah SAW, dekat dengan mimbar Nabi, dekat dengan rumah Nabi, kapet yang berwarna hijau tak silap saya, ataupun merah je tu. Dah lama tak pergi, lupa. Bau Raudah. Wangi tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, bilik yang sebesar bilik saya ni, saya pakai wangian Raudah ni. Jadi wangi. Saya ni kaki kentut. Jadi bau tu melekatlah kat langsir, kat cadar, kat mana anak-anak saya masuk semua cakap busuk je ayah. Selepas saya gantung wangian ni semalam, sampai hari ni anak-anak saya kata, oh ayah wanginya, alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan, cuba try Rindu Raudah. Kerana perfume Rindu Raudah ni caprice bagi pada saya. Dan malam ni kita akan bawa tajuk Rindu Nabi. Siapa rindu kat Nabi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doakan ayah saya berada di positif COVID. InsyaAllah kita doakan ayah Kamarudin Esa sembuh dari COVID. Okey, Kasim Azizah nak order kat mana? Nanti saya tunjukkan. Saya harap orang Caprice masuk, orang Rindu Raudah masuk, boleh text ni. Kat mana? Gang Satu. Datuk Hajah Azizah Sultan, terima kasih. Tok Seharum Raudah. Rindu sangat. Kalau siapa-siapa nak rindu
nak rindu Rasulullah SAW, malam ni kita share nak. Share. Oh, ada free gift. Apa ni? Sekejap. Assalamualaikum. Cuba tengok Elin Lazelin Samsudin. Apa punya susah lah kau berbudak. Sorry geng-geng. Sorry saya memang mulut macam ni. Assalamualaikum. Siapa yang nak memiliki rindu Raudah, boleh roja KL. Siapa order hari ni, KL bagi gift. Alright. Tolong like Facebook Eli Lazelin Samsudin. Nombor telefon dia 0173352474. Saya tak tahu berapa harga ni. Ni pun ada. Saya ada ready stock. Siapa ni? Izzatul Asyah Nordin. Siapa nak boleh masuk kat sini. Saya tunjuk Allah. Ada bagi 5. Tengok ni. Memang wangi. Wanginya ya Allah. Jadi memang sedap lah wangi dia. Wallahi, saya ni susah nak recommend barang. Kalau barang tu tak elok, saya tunggu sampai ni. Ni. Boleh. Tu dia orang dah komen dah. Okey. Siapa yang rindu Nabi? Siapa yang rindu Raudah? Tempat Nabi disemadikan. Tolong share. Sekejap Saya doakan siapa yang share, Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang melimpah ruah. Saya doakan siapa yang share, Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah, ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan Allah kurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada yang share. Sekarang jom, kalau rindu Nabi tapi tak kenal Nabi. Ada seorang pakcik ketika saya berceramah Mauludur Rasul di Negeri Sembilan. Ketika saya berceramah itu, saya cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu menghayati. Kemudian tengah-tengah saya ceramah, dia hentaknya lantai masjid. Kemudian dia berdiri. Saya belum pernah dengar lagi masa saya ceramah orang hentak lantai masjid, berdentung pula tu, dia pun berdiri. Dia seorang lelaki 70 hampir 80-an. Dia dulu dikatakan pejuang kemerdekaan. Mukanya bongih, ini Negeri Sembilan lah. Mukanya bongih, dan kemudiannya dia kata, Ustaz, Dan ni setan. Apa kau Jordan tak buat? Merompak, menyamun, mencuri. Semua Dan buat dah. Saya terperanjat tuan-tuan. Orang dalam masjid pun terperanjat. Tapi Dan dah berubah. Sebab satu malam Dan bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rasa nak pecah jantung saya. Saya ni tuan-tuan, dah ramai ulama yang pernah bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Saya temui mereka. Saya minta pada mereka amalan. Ada yang mengajar amalan berpuasa, ada yang mengajar membaca surah Alam Nashrah, ada yang mengajar macam-macam. Tapi tuan-tuan, hingga ke saat ini, Allahu Akbar, saya masih tidak dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam mimpi saya. Mungkin Rasulullah tidak mahu hadir dalam mimpi saya sebab saya masih banyak dosa. Mungkin hati saya ni hitam. Mungkin Allah, itulah, mudah-mudahan Rasulullah akan melihat wajah saya di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
Pakcik, tolong ceritakan macam mana pakcik boleh bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, Ustaz, dan bermimpi pada malam tu dan berada di tengah-tengah padang pasir. Depan, belakang, kiri kanan pasir. Matahari punyalah terik dan berjalan berbatu-batu. Tak mampu berjalan dan merangkak. Habis merangkak dan menerap. Saya tukar bahasa standard. Kalau saya cerita bahasa Negeri Sembilan Karang, ngangai, tak faham. Jadi apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Oh, ada orang Sabah. Masya Allah, terima kasih. Orang Singapura ada. Orang Brunei ada. Orang Indonesia ada tak? Kalau orang Indonesia. Selalu kalau pagi-pagi, banyak bendera Indonesia. Bendera Singapura. Terima kasih, geng. Pak Mus, Masya Allah. Rindu je kat Pak Mus. Pak Mus letak kat kedai, Pak Mus. Rindu Raudah. Pak Mus rindu tak kat Nabi. Allahu Akbar. Tajuk kita pada malam ni rindu Nabi. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Maha suci Allah. Pakcik ni bercerita, dia berada di tengah-tengah padang pasir. Dia berjalan berbatu-batu begitu lama sehingga dia tak mampu berjalan di tengah-tengah padang pasir yang terik itu. Dia merangkak. Bila dia merangkak, dia menerap. Beberapa kali pipi dia jatuh di atas padang pasir. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, dia sangka dia akan mati sebentar lagi. Dalam sekoyong-koyong fartamogana padang pasir, dia terlihat seorang lelaki memakai jubah warna putih, menaiki kuda warna putih, hampir kepada dia. Kemudian pemuda itu merangkul tengkuknya dan memberi dia minum. Tegukan pertama, dia rasa tenaga dia lebih hebat dari sedia kala. Tegukan kedua menyebabkan dia rasa dahaganya hilang untuk selamanya. Lantas pakcik ni bangun dan memeluk orang tersebut sambil menangis teresak-esak. Kalau tidak disebabkan kamu, mungkin aku mati di tengah padang pasir ni. Dia ucapkan terima kasih beberapa kali. Kemudiannya dia tanya, wahai saudara, siapakah namamu? Orang itu senyum dan berkata, aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terperanjat pakcik ni. Hidupnya bergelumang dengan dosa. Banyak melakukan maksiat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, rezeki masing-masing. Dan start selepas itu, dia berhijrah. Dia melakukan perubahan dalam hidupnya. Saya tanya, wahai pakcik, tolong terangkan kepada saya, bagaimana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ustaz, wajah Nabi berseri-seri. Nabi datang menaiki kuda warna putih, memakai jubah warna putih. Rambut Nabi panjang cecah ke bahu berwarna putih. Janggut Nabi panjang sampai ke perut berwarna putih. Saya kata, pakcik, maafkan saya. Itu bukan Nabi. Itu Gandalf, Lord of the Ring. Allahu Akbar. Itu Gandalf, Lord of the Ring. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita tak ada ilmu, kita mudah tertipu. Ada orang sembang di kedai kopi. Malam tadi aku jumpa mimpi Nabi. Ada orang sembang kat sana, sembang kat sini, kononnya jumpa Nabi. Jom,
Malam ni tolong share, saya cerita satu perkara berdasarkan fakta yang saya ringkas-ringkaskan, bagaimana paras wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hujung rambut hingga hujung kaki. Rasulullah SAW, dia rambutnya bukanlah berwarna putih. Rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia berwarna hitam pekat. Hitam pekat. Rambut Nabi panjang cecah ke bahu. Rambut Nabi yang mulia lebat. Masa muda Nabi tarik dan sikat sebelah kanan. Bila dah tua, rambut Nabi terbelah dan disikat sebelah tengah. Rambut Nabi lurus, tak kerinting, tetapi dekat cecah bahu tu sedikit kerinting, bergulung. Nabi tidak membenarkan rambut Nabi menutup telinga Nabi yang mulia. Masya Allah, tuan-tuan. Di kepala Rasulullah SAW ketika Nabi wafat. Nabi lahir hari Isnin, Nabi wafat hari Isnin. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Nabi lahir sebelum subuh, Nabi wafat selepas subuh. Cuma Rasulullah SAW dikebumikan pada hari Rabu selepas solat asar. Nanti saya cerita. Ketika Rasulullah SAW wafat di rumah Aisyah, Sayyidina Ali begitu sayangkan Nabi. Lantas dia duduk di sebelah jenazah Rasulullah SAW. Dia kira rambut Rasulullah SAW. Dia usap rambut Nabi. Dan dikira rambut yang berwarna putih di kepala Nabi. Di rambut di bahagian kepala Rasulullah SAW dikatakan ada 10 helai uban. 10 helai uban sahaja yang berwarna putih. Dan di janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ada 4 helai uban. Maka dapat disimpulkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang berwarna hitam dan ada 14 helai uban di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Barang sesiapa yang menipu, mengatakan Nabi datang dalam mimpinya dan rambutnya berwarna putih, maka dia adalah penipu. Syaitan tidak boleh merupai Nabi. Nampak? Syaitan tidak boleh merupai Nabi. Walaupun dalam nyata ataupun dalam mimpi. Tetapi orang selalu mereka cerita konon-konon bermimpi jumpa Nabi. Bila ditanya ciri-ciri Nabi, maka itu bukan Nabi. Dia reka kononnya dia bermimpi jumpa Nabi. Mungkin dia jumpa Tok Wali, mungkin dia jumpa lain. Okey, selesai. Rambut Rasulullah berwarna hitam. Tak kenal maka tak cinta. Korang lebih kenal artis. Kau lebih kenal artis Korea. Kau tahu kasut dia pakai saiz berapa, baju dia saiz berapa. Tetapi bayangkan, artis ini tidak akan mampu memberi syafaat di akhirat nanti. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi ada beberapa sunnah di kepala Rasulullah SAW. Pertama sunnah di kepala Rasulullah SAW iaitu memakai serban. Nabi memakai serban. Pakai serban. Pakai serban. Ketika saya 3 tahun lepas bersama NGO saya Global Ehsan Relief, pergi ke mana? Pergi ke Syria. Dan kami melalui Turki. Jumpa pelarian-pelarian Syria dan kemudiannya selepas habis bagi bantuan,
kami balik ke Turki. Di Istanbul, kami bertemu dengan beberapa orang jemaah tabligh. Lantas ada beberapa orang Turki menyindir jemaah tabligh kerana memakai serban. Jemaah tabligh itu bukan orang Melayu, tapi berbangsa Jerman. Lantas ketika komunikasi itu, saya ada dan saya kata, wahai bangsa Turki yang mengutuk lelaki yang memakai serban, tidakkah kamu tahu bahawa siapa bangsa Turki yang berjaya membebaskan Konstantinopel? Siapakah yang banyak memerintah dunia? Mereka adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih serbannya besar mana? Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya dapatlah ke masjid dan tengok serban-serban mereka. Bila saya tengok serban-serban mereka besar, saya tanya pada orang Turki dan orang Turki jawab, serban mereka diperbuat daripada kain kapan. Kain kapan, tuan-tuan? Kain yang bakal mengapankan diri mereka, itulah serban yang dipakai oleh Sultan Muhammad Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih memakai kain kapan tersebut kerana itulah manusia yang paling bijak. Hadis Nabi, barang siapa di kalangan kamu yang paling bijak, iaitu mereka yang paling banyak mengingati mati. Bila kita mengingati mati, bukan menunjukkan kita lemah, tapi kita kena all out to be the best of the best in every angle. Tu yang kita kena jadi. Cukup serban, hujah, sunnah Nabi yang pertama. Nombor 2, Nabi sujud. Nabi suka melamakan sujudnya, terutama dalam solat sunat. Dan Nabi suka buat sujud syukur. Yang ketiga, tuan-tuan, Nabi memakai minyak rambut dan bersikat. Nabi sikat, Nabi celupkan jari Nabi 10 ke dalam minyak zaitun dan melekatkan ke kulit kepala. Minyak zaitun ni sebuah minyak yang pergi cenang merebak. Yang keempat, yang kelima, tuan-tuan, Nabi suka al-hijamah. Yang keempat, al-hijamah, berbekam. Dan kelima, Nabi bercukur. Nabi bercukur, suka botakkan rambut dia atas nazar ataupun umrah. Wallahu alam. Dan kemudiannya dahi Nabi tak ada tanda hitam. Kulit Nabi putih kemerah-merahan. Handsome-nya Nabi kita, tuan-tuan. Handsome-nya Nabi kita. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW putih kemerah-merahan. Kalau Nabi senyum, pipi Nabi adalah bulat, merah kat pipi Nabi. Tetapi di dahi Rasulullah SAW tidak ada tanda hitam. Yang ada tanda hitam pada tubuh Nabi ada 2 tempat. Ketika Nabi wafat, kedua belah buku lali. Kerana terlalu lama berdiri malam dalam ibadah. Dan ketika Nabi muda, umur 10 tahun, di belakang Nabi ada tanda lahir. Tanda lahir itu berwarna hitam dan berbentuk tulisan Khatamul Anbiya. Terdapat di antara 2 belah pelikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya, tuan-tuan, kening Nabi lebat dan hitam. Dan kemudiannya mata Nabi ni, Masya Allah, tuan-tuan, mata Nabi yang hitam ni besar. Mata Nabi hitam besar. Dan kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan, mata Nabi ni ada sunnah. Pertama, menangis kerana Allah dan umat. Nabi menangis bila dengar ayat Al-Quran. Nabi menangis bila dengar ayat tentang seksa neraka. Nabi nangis. Senang menangis. Yang nombor 2, Nabi berjaga malam, beribadah tahajud, beribadah malam. Yang nombor 3, tuan-tuan, Nabi suka melihat
langit, melihat Kaabah, melihat orang tua. Sunnah di mata Rasulullah SAW. Sunnah yang pertama menangis. Bilakah kali terakhir dalam hidup kita menangis dalam solat? Menangis ketika mengaji Al-Quran. Bila? Selalunya kita akan menangis bila tengok cerita Hindustan. Tapi bila kita menangis kerana mendengar ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang neraka. Habis bahagian mata, tuan-tuan dan puan-puan, hidung Rasulullah SAW mancung. Hidung Nabi mancung, cuma lubang hidung Nabi tak besar. Dan lubang hidung Rasulullah SAW yang mulia, di hidung Nabi ada sunnah. Sunnah yang pertama apa dia? Wangi-wangian. Nabi suka wangi-wangian. Nabi suka. Wangian Nabi suka ada 3 jenis wangian. Pertama, Nabi suka minyak wangi yang berasaskan kasturi. Yang nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi suka wangian yang berasaskan gaharu. Dan nombor 3, Nabi suka wangian daripada Taif, iaitu berasaskan air mawar. Itu wangi-wangian. Sunnah kedua di hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung ketika berwuduk. Ambil air masuk lubang hidung, keluarkan. Masya Allah. Ustaz, itu sunatnya. Ya, sunat ketika mengambil wuduk. Tapi sunnah. Tak perlulah cerita sunnah yang besar-besar. Kalau mengambil wuduk pun tak ikut sunnah. Allahu Akbar. Ambil wuduk ni, ikutlah sunnah. Besok jangan tinggal ambil wuduk, masukkan air ke dalam lubang hidung dan keluarkan kembali. Tak payah sedut. Sedut tu yang jadi pening tu. Pening. Dia masukkan air ke dalam hidung, keluarkan balik. Buat syarat. Aku buat perkara sunat ini kerana aku cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis hidung. Dan kemudiannya bibir Rasulullah SAW berwarna merah. Bibir Nabi Muhammad SAW berwarna merah. Dan di bibir Rasulullah ada beberapa sunnah. Sunnah yang pertama, Nabi suka senyum. Senyum. Sehingga diceritakan oleh Ibn Abbas, sepanjang aku dijaga oleh Rasulullah, hinggalah saat akhir Rasulullah SAW, dalam keadaan kesakitan, aku melihat Nabi senantiasa tersenyum. Biarpun sebuah senyuman yang menahan sakit. Nabi sakit. Nabi sakit 14 hari sebelum Nabi wafat. Sakit, lemah. Tapi Nabi tetap melemparkan senyuman. Itu Ibn Abbas, anak angkat Rasulullah SAW sendiri bercerita. Yang nombor 2, kita senyumlah. Ada masalah macam mana pun senyum. Senyumlah pada isteri. Janganlah masam muka. Si isteri jangan tarik muka. Jangan muncung. Senyumlah pada suami. Okey? Senyum. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kedua, Nabi suka cium. Rasulullah kalau sayang seseorang, rasa cium dahi dia. Abu Bakar dicium dahinya. Sebab Nabi sayang Abu Bakar. Nabi sayang Saidina Umar, Nabi cium dahinya. Nabi sayang Uthman, Nabi cium dahinya. Nabi ni penyayang. Nabi cium dahi Saidina Ali. Allahu Akbar. Nabi cium dahi cucu-cucu Nabi. Masya Allah. Hasan Husin. Dan Nabi ni bila balik daripada musafir, kanak-kanak di bumi Madinah
akan tunggu di pintu gerbang. Bila Nabi nak masuk je ke dalam kota Madinah, kanak-kanak ni pun berlari ke tunggangan Nabi, kuda Nabi. Iaitu apa lagi? Kuda Nabi dan lagi satu orang panggil apa? Kuda Nabi dan satu lagi tunggang unta Nabi. Budak-budak ni suka datang. Budak-budak kecil main pasir, main batu dekat pintu gerbang Madinah. Tapi bila nampak Nabi, mereka berlari ramai. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Nabi ketika duduk atas tunggangan, Nabi turun dari tunggangan. Nabi salam kanak-kanak ni. Nabi salam dan Nabi cium tangan kanak-kanak ni. Nabi cium atas, Nabi cium tapak tangan. Nampak Nabi berjiwa sangat penyayang. Allahu Akbar. Nabi cium atas, Nabi cium tapak tangan. Dan kemudiannya kanak-kanak yang dicium tangan oleh Rasulullah SAW berlari balik ke rumah. Sambil menjerit beritahu, Ya Abi, Ya Umi, tangan ini dicium oleh Nabi. Menangis ibu dan ayah. Kerana tangan yang dicium oleh Rasulullah SAW tidak akan dibakar oleh api neraka. Masya Allah, tuan-tuan. Cubalah ada seorang pemimpin pada hari ini berakhlak seperti Rasulullah SAW. Walaupun dia VIP, dia jumpa orang susah, dia jumpa orang yang bukan ada menjanjikan projek besar-besar pada dia, tapi dia merendah diri dan penyayang. Penyayang ni tak perlu kita beritahu, saya ni penyayang, I take care about you. Tapi penyayang ini dia ada aura. Tengok muka dia, Masya Allah, sayangnya. Orang tengok muka dia pun hilang masalah. Berjuta kali ganda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam manalah muka Nabi? Saya nak sangat jumpa Nabi. Nabi senyum kat saya. Alhamdulillah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di bibir Rasulullah SAW selepas tadi suka senyum, suka apa dia? Suka cium. Rasulullah SAW antara adalah kelebihan Nabi mendahului salam. Nabi akan ucapkan salam terlebih dahulu pada orang lain. Satu hari Saidina Umar, dia menyuruk belakang pokok dan Rasulullah SAW memberi salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Umar kata, Ya Rasul, dia jawablah, Waalaikumsalam. Umar kata, aku ni memang dah lama nak mendahului salam pada engkau, Ya Rasulullah. Wahai Umar, inilah kelebihan aku. So tuan-tuan, kita jumpa orang yang kita kenal ataupun tidak, kita yakin dia Islam, sebarkan salam. Salah satu tanda kiamat apabila salam itu berlegar di kalangan orang yang kau kenali saja. Nampak? Kita kenal orang tu, kita bisa Assalamualaikum. Sekarang ni, walaupun kita kenal orang tu, salam tak diberi. Oh, yo, bro, go, do. Itu bukan cara Islam. Islam jumpa orang, Assalamualaikum. Kalau tak sanggup nak beri salam, tak ni, senyum. Ni kadang-kadang tengok orang masjid, orang surau, muka macam The Undertaker. Tak nak, tuan-tuan. So, senyumlah. Dan kemudian sebarkan salam. Okey, habis. Tuan-tuan, di bibir Rasulullah, kalau Rasulullah makan, Rasulullah suka kiss jari dia. Kalau makanan tu ada macam minyak zaitun, Nabi akan ratakan di bibir Nabi. Itu kelebihan Rasulullah. Sebab tu bibir Rasulullah SAW merah. Okey.
Gigi Nabi ada sunnah. Gigi Nabi kata yang patah dalam peperangan Uhud tu gigi yang belah belakang. So Nabi mengukir senyuman yang cantik sangat. Dan sunnah digigir Nabi adalah bersugi. Kadang-kadang ada juga orang kutuk macam jemaah tabligh. Apa pakai sugi ni? Kita dah ada berus gigi. Saya orang Damansara, Ustaz. Kita tak payahlah pakai bersugi-bersugi ni. Kita pakai Oral-B, apa kelas pakai sugi ni? Jangan. Bersugi adalah sunnah Nabi yang terakhir. Ketika Nabi nak wafat, Abdullah datang ke rumah. Dan Aisyah faham isyarat mata Nabi melihat kayu sugi di tubuh Rasulullah. Dan Rasul Aisyah ambil dan gigit dan lembutkan dan kemudiannya bersugi. Bersugi, tuan-tuan. Sunnah terakhir Nabi sebelum Nabi wafat. Sehingga dalam satu kata-kata Aisyah, akulah manusia paling beruntung. Sebelum Nabi wafat, Nabi, air liur aku bercantum dengan air liur Nabi. Sebab Aisyah ambil daripada Abdullah dan gigit. Dan kemudiannya, Masya Allah, Rasulullah bersugi. Itulah perbuatan terakhir Nabi sebelum wafat. Apa kelebihan bersugi? Ulama terangkan dalam pelbagai kitab. Antaranya adalah memudahkan seseorang melafazkan syahadah ketika ingin mati. Tuan-tuan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati sebut la ilaha illallah masuk syurga. Tuan-tuan, kita nak masuk syurga, nak jumpa Nabi. So banyakkanlah bersugi dan sehingga kepentingan bersugi ini Nabi kata, andai tidak menjadi keberatan untuk kaumku, nescaya aku mewajibkan bersugi setiap kali berwuduk. Saya ambil satu kisah tentang bersugi. Satu hari ketika Empire Islam cuba diluaskan oleh Saidina Umar dan kemudiannya Sa'ad bin Abi Waqqas telah menggantikan Khalid ibn Walid dalam peperangan menentang Rom. Dalam peperangan tersebut, apa berlaku, tuan-tuan? Rom menang banyak sehingga ramai tentera-tentera Islam syahid. Bila tentera Islam syahid, apa berlaku? Khalid ibn Walid pesan kepada Jeneral Sa'ad bin Abi Waqqas, hantar utusan jumpa Saidina Umar. Dan Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, pecutlah utusan tersebut jumpa Saidina Umar. Saidina Umar kata, pergi balik, beritahu Sa'ad bin Abi Waqqas apa patut buat. Maka balik. Bila balik, dia nampak utusan tu seorang diri, maka terkejutlah Khalid ibn Walid dan Jeneral Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tanya, kenapa benda ni berlaku? Mana tentera bantuan? Mana senjata? Kenapa tak ada tentera ikut kau? Kenapa tak ada senjata? Kita berada dalam keadaan getir, bertempur dengan Rom. Dikatakan tentera Rom hampir 300,000. Tentera Islam hanyalah 30,000. Tetapi ketika itu apa berlaku? Aku hanya menyampaikan pesan Saidina Umar. Apa pesan dia? Luruskan saf dan rapatkan saf. Okey. Yang kedua, bersugilah. Bersugi. Tuan-tuan, maka Sa'ad bin Abi Waqqas telah meluruskan saf tentera dia dan memerintahkan setiap tentera mesti ada kayu sugi.
Dan mereka pun mencari kayu dan bersugi. Dan semua buat. Masya Allah tuan-tuan. Akhirnya tentera Islam dapat menawan Rom dan membebaskan Rom daripada kezaliman pemerintahan dia, maharaja yang zalim. Dan mereka merasai damai dengan kehadiran Islam. Tuan-tuan, cuba lihat. Kerana dua sunnah, merapat dan meluruskan saf, tidak dibuat oleh tentera Islam. Dan telah meninggalkan sunnah bersugi setiap kali berwuduk, menyebabkan kemenangan tertangguh dan tentera Islam kalah. Hari ini ketika saya balik daripada masa saya pergi bagi bantuan musim sejuk untuk pelarian Syria di Turki, saya dijemput ke pejabat, kami Global Ihsan dijemput ke pejabat Gubernur Acakale. Acakale ini satu sepadan yang paling dekat dengan Syria. Dan Gubernur Acakale telah melayan kami dengan hormatnya. Dan dalam dialog itu, Gubernur Acakale telah bertanya, kenapa Islam tak menang lagi ya Ustaz? Saya senyum. Saya beritahu, tentera Saidina Omar kalah kerana meninggalkan dua sunnah. Tepuk dada tanya iman kita. Berapa banyak sunnah Nabi yang kita sia-siakan? Banyak dah sunnah Nabi yang kita sia-siakan, yang kita tak buat. Contoh saya tadi, mengambil wuduk, memasukkan air ke dalam hidung. Dan bersugi ketika berwuduk. Kerana dua sunnah ini, tentera Rom kalah. Allah. Dua sunnah ni, bantuan Allah turun. Hari ni berapa banyak sunnah yang kita tinggalkan. Solat tak berjemaah. Itu sunnah-sunnah Nabi yang simple. Nabi solat ada 3. Sifat solat Nabi ada 3. Yang pertama, Nabi solat awal waktu. Kedua, Nabi solat berjemaah. Ketiga, Nabi solat dengan hati yang khusyuk. Nak dapat sempurna solat, kena sempurnakan wuduk. Antara perkataan sempurna adalah menghidupkan amalan sunnah dan sunat ketika berwuduk. Wallahu alam. Habis bibir Nabi, gigi Nabi, janggut Nabi. Janggut Nabi secekak. Secekak tuan-tuan. Kemas rambut janggut Nabi. Orang kata, Ustaz, selekeh lah janggut ni. Macam kambing lah Ustaz. Saya pun senyum je lah. Dia tak tahu. Walaupun benda ni menghodohkan muka kita. Tetapi sebenarnya dia sunnah Nabi. Biarlah aku lebih rela muka aku hodoh sedikit daripada aku meninggalkan sunnah Nabi. Saya kalau saya mati, saya seorang sakit kanser tuan-tuan. Kalau saya mati, saya tak boleh nak mengaji Quran lagi. Saya tak boleh, banyak benda saya tak boleh. Nak pergi sembahyang jemaah tak boleh. Nak pakai serban tak boleh. Tapi kalau saya mati bersama janggut di dagu saya ni, ini menjadi saksi saya cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah saya masuk ke dalam alam barzah bersama sunnah yang kekal mereput dengan tubuh saya sebagai mayat di alam kubur, paling tidak adalah simpati Allah, malaikat melihat sunnah yang melekat pada janggut saya ni. Wallahu alam. Cukuplah tuan-tuan. Habis dada Nabi bidang, tapi hebatnya dada Nabi ada seketul daging. Hati yang mulia. Hati Nabi ni memang mulia. Hati Nabi ni memang pemaaf. Hati Nabi ni memang luar biasa. Hati Nabi ni, saya ambil satu kisah. Dalam satu peristiwa hijrah, Masya Allah, Nabi telah diburu oleh Surakah.
pembunuh upahan. Nabi, pedang telah dibuka, Surakah turun daripada bukit, nak pancung kepala Nabi. Masya Allah, bantuan Allah turun, kedua belah buku lali Surakah ditelan pasir jelus. Kedua belah, kuda Surakah yang ingin memancung Nabi ketika tu, terpijak seketul batu, terpelanting Surakah daripada kuda, dan kudanya pun jatuh. Tapi Surakah bingkas bangun, ambil pedang dan berlari ke atas Nabi, nak pancung kepala Nabi lagi sekali. Ketika itu dua belah buku lali Surakah ditelan pasir jelus. Makin Surakah meronta, makin pantas pasir jelus menjelus ke paras dada. Nabi yang dah lari jauh, patah balik. Sebab tengok Surakah bertarung dengan maut. Nabi buka serban Nabi, baling ke arah Surakah sambil berkata, "Wahai Surakah, sambut serbanku. Biar aku tarik kau keluar." Tariklah. Abu Bakar yang dah lari jauh sebelum ni, patah balik. Dia bertanya kepada Nabi, "Apa yang kau buat ni ya Rasulullah? Bukankah orang ini ingin membunuhmu?" Nabi cakap apa? "Wahai Abu Bakar, bukankah orang ini juga umatku?" Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersihnya hati Nabi, ya Allah. Allahu Akbar. Nabi langsung tidak menyimpan dendam, tuan-tuan. Allah, orang nak bunuh Nabi. Nabi bukan sekadar tolong orang yang nak bunuh dia tu ketika orang itu berada dalam keadaan susah. Nabi menyelamatkan nyawanya. Masya Allah. Bukan sekadar memaafkan, tapi Nabi menolong orang yang nak bunuh dia. Bersihnya hati Nabi Muhammad. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Nabi tarik keluar. Dan akhirnya Surakah jatuh cinta dengan akhlak Rasulullah SAW dan bersihnya hati Nabi. Akhirnya Surakah memeluk Islam. Syak, tuan-tuan. Saya cerita seberingkas. Kita baru idea kita dikecam ataupun dikutuk ataupun tak ada orang like idea kita dalam WhatsApp group kita ataupun posting kita di Facebook kita tak ada orang like, ataupun dalam WhatsApp group kita tak ada orang like, left group. Apalah kita ni, rapuh sangat jiwa kita dalam dakwah. Ada yang kata, apa kau ni posting agama, poyo lah kau ni, poyo lah. Kita left group. Hai, lembutnya hati kita. Jalan dakwah ini, jalan mujahadah. Sunnah Nabi yang besar adalah dakwah. Okey, habis. Bahu Nabi bidang, Nabi ada shoulder, ada bicep, ada tricep, ada arm. Tapak tangan Nabi lembut, yang lain semuanya keras. Bulunya taklah begitu tebal. Hebatnya Nabi. Dan kemudiannya Nabi ni Nabi ada banyak pedang. Ada yang cakap 7, ada yang cakap 12, ada yang cakap 14. Salah satu pedang yang pernah didakwa beratnya lebih kurang 14 kilo. Boleh dihayun ke kiri kanan. Satu dumbbell berat dia 10 kilo. Itu pun nak angkat susah. Tapi Nabi guna dalam latihan perang. Tapi kalau Nabi berperang, pedang Nabi ada cabang 2, nama dia Zulfikar. Kan pedang Nabi, Saifullah ke Zulfikar, saya lupa dah. Tuan-tuan carilah buku karangan Ustaz Rusdi Ramli. Kat situ ada biografi tentang Rasulullah SAW. Itu lengkap. Okey, wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa berlaku, tuan-tuan? Masya Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula
lepas dada dia bidang, perut dia kempis. Waktu dia muda, perutnya sama dengan kempis sikit daripada dada. Sama bidang dada dengan perut sakata, sama. Tetapi bila Nabi dah tua, perut Nabi kempis daripada dada. Ketika Rasulullah SAW wafat, Saidina Ali dan ada 2 orang pembantu dia memandikan jenazah Rasulullah SAW. Dituangkan air daripada bejana atas kepala Nabi dan dituang atas dada Nabi. Air itu mengalir ke bawah perut Rasulullah SAW hingga ke bawah pusat. Masya Allah, senang dia mandi jenazah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, di perut Nabi ada beberapa sunnah. Satu, berbengkung. Ini kan jadi isu pula. Tapi ingat tak, dalam peperangan Tabuk, ketika menggali parit, Jabir bin Ahmad angkat perut dia, tunjuk kepada Rasulullah ada seketul batu. Dan Rasulullah SAW pula masa memunggah batu tu, letak batu ni daripada bawah nak letak ke atas parit. Ketika tu Rasulullah terangkat baju dia sikit dan sahabat melihat di perut Rasulullah ada beberapa ketul batu yang telah dibengkungkan. Kerana Nabi terlalu lapar. Lantas ditanya Jabir bin Ahmad kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berapa lama kau tak makan?" 3 hari Nabi tak makan. Nabi lapar, tuan-tuan. Maka Jabir bin Ahmad berlari ke rumah dan menyembelih seekor anak kambing dan juga dibuatkan sup dan berapa keping roti. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Jabir balik ke Medan Juang dan beritahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lepas zuhur kang makan kat rumah saya ya." Lebih kurang macam itulah. Selepas solat zuhur yang diimamkan oleh Rasulullah memberitahu kepada tentera Islam, lebih kurang jumlahnya 300 lebih. Kita ke rumah Jabir sebab Jabir ingin menjamu kita makan. Dan Masya Allah, berkawatlah. Tentera-tentera Islam memang lapar masa tu. Masa tu musim panas tau. Gali parit tu musim panas. Peperangan Tabuk pula. Peperangan Handak. So, minta maaf tuan-tuan. Kadang-kadang saya ni tersasul. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Berbaris pergi ke rumah Jabir. Jabir pucat dah. 300 lebih tentera. Masaknya sup anak kambing. Ya Allah, aku nak jamu Nabi je ni. Macam mana ni bang? Maka Rasulullah SAW kata, tak apa. Biar aku yang hidangkan makanan untuk umatku. Tentera Islam berbaris. Dia pun letak sup dalam mangkuk. Bagi. Sorang. Habis 300 lebih tentera Islam Nabi kawutkan. Cuba tengok akhlak Nabi. Nabi lapar 3 hari tak makan. Tapi Nabi boleh menahan kelaparan dia. Dia kawutkan sup bagi kat tentera Islam. Sampai semua tentera Islam makan, baru Nabi makan. Inilah jeneral yang luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab akhlak Nabi yang mulia inilah, Allahu Akbar, tentera-tentera Islam sanggup mati dalam mempertahankan Islam dan Nabi. Sebab akhlak, tuan-tuan. Akhlak ni datang daripada hati Nabi yang bersih, suci dan murni. Sebab tu lahirlah akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jom cubalah kita contoh akhlak Nabi. Dia kawut, dia hidangkan makanan pada tentera Islam. Kita baru pangkat major, colonel, full colonel. Tengok kita punya lagak macam mana. Allahu Akbar. Sebab kita ikut British, kita tak ikut Islam, tuan-tuan.
Nabi adalah sebaik-baik general, tuan-tuan. Sebab tu umat Islam tak berjaya hari ini. Mungkin kita ikut selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Cubalah besok si suami kautkan makanan nasi untuk isteri, untuk anak-anak. Pasti anak-anak akan ni. Kita dah tahu kes ni, kita ubah akhlak kita. Kita melayani orang walaupun dalam keadaan kita sangat lapar. Allahu akbar. Ya Rasulullah, rindunya ke. Kadang-kadang bila orang mati, orang baik mati, kita menangis berminggu-minggu. 8 ke 10 hari bulan Februari tahun lepas, abang meninggal dunia. Abang Boncik meninggal dunia, tuan-tuan. Kita menangis sebab dengar cerita kebaikan abang. Abang suka sedekah. Abang senyap-senyap sedekah masuklah akaun orang. Abang baik. Yus Jambu meninggal dunia, ramai yang menangis. Mr. Oz meninggal dunia, ramai yang menangis. Ramai menangis. Tuan-tuan, bila kita cerita tentang Rasulullah SAW wafat, berapa ramai di kalangan kita menangis, tuan-tuan. Ataupun hati kita dah busuk, dah hitam. Setiap kali dengar cerita Nabi, kita sekadar mengambil fakta, tetapi kita tak nak mengubah akhlak dan hati kita. Nak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Tuan-tuan, terus lagi. Habis perut Nabi berbengkong, lekatkan batu. Yang kedua, perut Nabi selalu berpuasa. Terutamanya pada hari Isnin. Bila ditanya kepada Nabi, sebab aku bersyukur aku dilahirkan pada hari Isnin. Nampak tu dia. Hari Isnin. Jomlah. Pujuklah hati kita supaya kita bukan sekadar rindu Raudah, tetapi rindu Nabi di Raudah. Dan bukan sekadar rindu Nabi, tetapi ingin mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Habis. Perut Nabi kempis sebab Nabi rajin berpuasa. Tuan-tuan, Nabi rajin berpuasa. Tuan-tuan, ada ramai orang telefon saya, susah Ustaz. Saya miskin, saya kena buang kerja Ustaz. Saya macam ni Ustaz, saya susah sangat Ustaz. Tolong saya Ustaz, saya susah. Islam dah bagi jalan penyelesaian. Allahu Akbar. Abdul Rani bin Kulub Abdullah. Makasih Ayah Kipidap. Sudi dengar cerita Rasulullah SAW. Makasih Ayah Kipidap bagi saya emas ni. Mas, terima kasih Ayah. Ayah dia ada bawa tongkat. Tongkat yang ayah pegang ni sebenarnya tuan-tuan dan perempuan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memakai tongkat ketika mula berusia 40 tahun. Bila ditanya kepada orang, kerana dia kata umur 40 tahun memakai tongkat menyebabkan aku fikir aku hampir mati, tua lah. Okey? Dan tongkat kalau ikut ahli sains mengatakan kaedah bentuk geografi bumi sana ni elok memakai tongkat sebab memudahkan kita bergerak dalam keadaan selamat, menaiki bukit, menuruni curam-curam bukit. Dan juga kalau kita belajar dari sudut ilmu mempertahankan diri, tongkat juga satu senjata
Wallahu alam. Tongkat juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok bolehlah pakai tongkat. Okey nah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Perut Nabi juga kempis. Nabi rajin berpuasa. Kita mengadu kita susah. Tapi susah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita susah Ustaz. Susah lagi Nabi, tuan-tuan. Nabi berpuasa siang hari. Waktu sahur Nabi makan apa? Nabi makan tamar dan segelas air. Tetapi Nabi mampu berdakwah di siang hari. Bila malam Nabi berbuka pakai apa? Sebelah tamar Aisyah makan, sebelah tamar Nabi makan dan minum air. Tetapi Nabi mampu beribadah sebahagian malam. Masya Allah, tuan-tuan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari sudut akidah daripada berpuasa, bukan makanan yang mengenyangkan kita, bukan makanan yang menyihatkan kita, tetapi apa dia, tuan-tuan? Yang mengenyangkan kita Allah, yang menyihatkan kita Allah. Dah terbukti mereka yang terlalu banyak makan sakit akibat makanan. Dan ada falsafah dan ada yang kaitkan kata itu hadis, bermula penyakit daripada perutnya. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di perut Nabi, Nabi tidak makan benda yang haram. Nabi makan benda yang halal. Para sahabat, isteri-isteri mereka mengiringi mereka ke pintu. Setiap kali para sahabat ingin keluar mencari rezeki, si isteri mereka berkata, bagaimana Nabi ajar? Nabi cakap apa, tuan-tuan? Nabi cakap begini. Isteri cakap macam mana Nabi ajar. Wahai suamiku, kami, aku dan juga anak-anakku lebih rela mati kelaparan daripada abang membawa rezeki yang haram balik ke rumah. Cuba bayang dalam keadaan begini, tuan-tuan. Tiba-tiba si isteri kita kata, Wahai abang, kami lebih rela mati kelaparan daripada abang membawa rezeki yang haram balik ke rumah. Sebenarnya kekuatan lelaki apabila dapat isteri yang memahami, dia sanggup berjuang dan bermati-matian untuk membahagiakan isteri yang memahami. Itu kekuatan, tuan-tuan. Dan Islam mengajar kita mengenyangkan diri kita dan keluarga kita bukan dengan makanan, tetapi dengan iman. Masya Allah, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada pengisian tambah nilai dalam hati kita hari ini. Rasulullah SAW, tuan-tuan dan puan-puan, dia mempunyai peha yang besar, betis yang besar, dan keras betis Rasulullah SAW. Tapak kaki Nabi Muhammad SAW rata, tetapi ada sedikit berlekuk. Berlekuk tu. Lekuk tu je yang lembut, yang lain keras. Kaki Nabi kuat kerana Nabi ditarbiah sebagai anak susah. Anak yatim yang hidup susah. 6 tahun ternak kambing, panjat gunung, turun gunung, kejar kambing. Menternak kambing membantu Abu Talib. Abdul Muttalib menternak kambing, atuknya. Rupa-rupanya kesusahan waktu kecil adalah persediaan waktu Nabi dewasa, terutamanya dalam peristiwa hijrah Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Nabi mempunyai ketahanan yang luar biasa dan siri-siri perjuangan, terutama dalam peperangan yang Nabi terlibat. Ingat, hari ini mungkin kita susah. Hari ini mungkin kita miskin. Kita susah tak macam orang lain. Tetapi itulah tarbiyah Allah. Pendidikan Allah untuk kita berhadapan dengan kejayaan bila kita dewasa nanti. Wallahu alam. Tuan-tuan, Nabi dah tak ada. Nabi dah pergi meninggalkan kita. Jasad Nabi di Raudah Madinah.
Tuan-tuan, di Raudah Madinah ada wangian dia. Inilah wangian dia. Ustaz tahu sebab Ustaz setiap tahun pergi umrah bawa jemaah. Inilah wangian dia. Wangi sangat. Macam Raudah. Caprice beritahu memang wangi Raudah Ustaz. Dia dapat semayang dalam tu, dia cakap memang wangi Raudah Ustaz. Dan bila dia tercium perfume ni, dia teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, carilah rindu Raudah. Antara ikhtiar mengingati Rasulullah SAW telah bersemadi di Raudah. Dan bila kita ingat macam tu, kita perbanyakkan selawat. Ingat, wangi-wangian adalah sunnah Rasulullah SAW sebab Nabi suka wangi-wangian. Malaikat pun suka wangi-wangian. Begitu juga dengan Allah SWT suka wangi-wangian. Manakala syaitan dan jin kafir, dia suka akan bau yang busuk. Wallahu alam. Tuan-tuan, jangan lupa ingat, apa pun yang saya sampaikan kerana Allah, demi cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tasbih. Selawatlah ke atas Nabi seberapa banyak yang boleh. Kalau orang tanya Ustaz cancel, tapi apa antara amalan Ustaz? Saya cerita kongsi share saja. Antara amalannya, saya beristighfar satu hari 1000 kali. Dan kemudian saya berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari 1000 kali. Banyaknya Ustaz. Kalau banyaknya istighfar, banyaknya selawat, mungkin saya lebih banyak dosa daripada tuan-tuan. Jom pujuk hati kita tuan-tuan, istighfar dan berselawat. Saya selalu baca pantun ni sebagai penutup. Semulia-mulia hari Jumaat, semulia-mulia Nabi Muhammad, pujuklah hati, banyakkan selawat. Mudah-mudahan hidup kita berkat dan selamat. Kalau ada sejarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau sepanjang saya bersiaran, tajaan rindu Raudah, ada salah dan silap, harap segala dosa saya diampuni. Ke Mekah sudah, ke Madinah sudah, sempurna sudah rukun haji, berceramah sudah, berceramah sudah, membebel pun sudah, izinkan hamba mengundur diri. Indah sungguh bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Saya berceramah bukan untuk ternama, saya berdakwah wallahi bukan untuk disanjung. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata, dalam doa jangan. Jom kita doa, tanda kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa kami semua, Ya Allah. Ya Allah, hanya Kau Tuhan kami sembah, dan hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Tolonglah Ya Allah, angkatlah wabak COVID ini dengan segera Ya Allah, agar Madinah dibuka untuk kami semua Ya Allah, dan kami dipilih untuk menjadi tetamu, menziarahi kekasih-Mu di Raudah. Dan kemudiannya pilihlah kami untuk melakukan haji dan umrah. Tolonglah Ya Allah,
Angkatlah wabak COVID ini dengan segera. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami terlalu rindukannya, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk mengikuti perjuangannya dan mengamalkan sunnahnya agar kami mendapat syafaatnya di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu padanya, ya Allah. Kami ingin melihat Nabi kami senyum pada kami, ya Allah. Kami ingin mendapat syafaatnya di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Andai perkataan yang terkeluar mengguris perasaan dan hati, yang baik datang daripada Allah, lemah kerana kejahilan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.